hotel di Kuala Lumpur, di Ibis Hotel dekat dengan KLCC tu. Jadi saya sempat karang 2 buah kitab. Yang pertama kitab Tarjis Liwa' Mu'allam bi Mawatinis Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab yang ada di tangan ini. Ini kitab berkenaan dengan himpunan syair yang menyebutkan tempat-tempat yang disunatkan bagi kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu lebih kurang 207 bait syair ataupun rangkap syair yang saya karang kitab ini lebih kurang 4 hari. Dalam 4 hari daripada kitab Liwa' Mu'allam karangan Al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kitabnya. Bila saya baca kitab ini, bahasanya luas dan panjang berkenaan dengan tempat-tempat yang disunatkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kitabnya tajuk Al-Liwa' Al-Mu'allam bi Mawatinis Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Liwa' iaitu Ar-Rayah ataupun liwa' dengan makna Al-Alam, bendera maknanya. Dunar Rayah, dia lebih kecil sikit daripada Rayah. Rayah bendera besar, kalau liwa' ni bendera kecil. Al-Mu'allam maknanya yang dijadikan tanda. Bimawatinis salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimawatin, mawatin jamak kepada mautin. Mawatin jamak taksir kepada mautin. Mautin dengan makna makan atau majlis, di tempat mana yang disunatkan kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Qutbuddin Qaidri radhiyallahu anhu adalah imam agung, al-hafiz, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermazhab Syafi'i, dan wafat pada tahun 894 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau mengarang kitab ini menyebutkan tempat-tempat yang disunatkan salawat. Ada 55 tempat yang disebut oleh beliau dalam kitab ini, di mana disunatkan kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyusun dalam bentuk abwabul fiqh, mula dengan kitabut taharah dan kemudian di hujungnya dengan fadail a'mal, amalan-amalan dan tempat-tempat mana lagi yang disunatkan amalan yang dilakukan oleh para salafus salih dan seumpamanya. Jadi bila saya baca kitab ni besar, dan kemudian perbahasan Al-Imam Qutbuddin Qaidri terlalu luas. Ada beliau sebutkan sekali rudud ataupun i'tirad kepada para ulama yang berbeza mazhab dengan mazhab kita Syafi'i, yang orang panggil apa, menolak pandangan Imam Syafi'i contohnya dalam masalah selawat yang tertentu, dalam bab yang tertentu. Maka Imam Qutbuddin Qaidri menjawab dengan jawapan yang tuntas berdasarkan kepada keilmuan beliau dalam bidang hadis dan juga dalam fiqh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi bila mana kita baca dan rasa lazat dengan kitab itu, saya rasa perlu untuk saya keluarkan nota-nota kecilnya dalam bentuk syair untuk kongsi bersama dengan masyarakat dan juga orang Melayu kita, bagi mereka memahami secara ringkas. Kalau maksudnya jadi kitab ni sebagai pedoman ataupun teman dalam perjalanan, untuk kalau kata orang tu baca secara cepat, dia akan selesai tahu di mana tempat yang dia perlu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok satu persatu, ada 55 tempat yang ni disebut dalam kitab ini. Manakala dalam kitab Al-Imam dalam kitab Al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu ta'ala anhu, dalam Qaulul Badi' fi salati ala Habibis Syafi' sallallahu alaihi wasallam, ni kitabnya, yang ini juga menyebut dan menyusun tentang selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia lebih luas. Dia tidak hanya menumpukan pada sudut tempat sahaja, tetapi dibincangkan juga pada sudut asal salawat, kemudian dari segi lughah, dari istilahnya, dan kemudian dibahaskan tentang hukum hakam berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan dalam kisah-kisah kitab, dalam kitab ni kisah-kisah orang yang banyak berselawat kepada Nabi,
Ini kitab antara kitab yang mumti', yang sangat menarik dan perlu dipelajari oleh para penuntut ilmu. Kitab ni Qaulul Badi' fi salati ala Habib Syafi' radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Qaidri banyak mengambil daripada Jala'u Al-Afham, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid kepada Ibnu Taimiyah, yang juga mengarang berkenaan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa dia tidak mengambil daripada Qaulul Badi'? Karena Imam Sakhawi lebih muda daripada beliau, dan ketika Imam Sakhawi tulis kitab ini, kemungkinan Al-Imam Qutbuddin Qaidri telah wafat pada ketika tersebut. Karena Al-Imam Qutbuddin Qaidri wafat 894 dan Al-Imam Sakhawi 902, dan maksud tak jauh sangat perbezaan dia. Mungkin mereka sezaman dan juga mereka sezaman, dan mereka ini mungkin sepengajian. Maka Al-Imam Al-Qaidri lebih banyak merujuk kepada kitab ulama-ulama yang terdahulu, semisal yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Antaranya dalam muqaddimah beliau menyebutkan bahawa beliau telah mengambil karangan berkenaan dengan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada beberapa a'immah. Antaranya adalah kata beliau, qad ra'aitu jama'atan minal ulama'i i'tanau bi jam'i dhalika fi tasanifihim, yaitu menyusun tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhammihi fi tawalifihim, dan memasukkan bab ini dalam tulisan-tulisan mereka. Kal Hafiz Abi Bakr bin Abi Asim, seperti Al-Imam Al-Hafiz Abi Bakr bin Abi Asim, yaitu Ad-Dhahhak Qadhi Asbahan, yang karang banyak kitab juga menyebutkan tentang selawat kepada Nabi. Wal Hafiz Abi Musa Al-Madini, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Ibnu Abi Bakr Ibni Isa Al-Asfahani Al-Madini, nisbah kepada Madinah Asbahan. Dan Allamah Abi Abdullah Ibn Al-Qayyim, yaitu Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang karangan beliau Jala'ul Afham, wa ghairihim, dan seumpamanya yang lain, fi kutubin jama'uha fi fadli salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengumpul kitab dan menyusun dalam kitab, dan di dalam kitab tersebut disebutkan kelebihan berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nazartu kalamahum, aku melihat dan ta'ammul kepada apa yang mereka sebut dalam kitab-kitab mereka. Wala khastu nizamahum, dan aku talqiskan, ringkaskan dengan susunan mereka. Wa tatabba'tu ma awraduhu wa athaftu bima ahmaluhu wasta'antu billahi wa tawakkaltu alayhi wa fawwadtu sa'ira umuri ilayhi fa huwa bil judi kafil wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Kata dia, dan aku melihat apa yang mereka sebut, dan aku tambahkan lagi dengan apa yang mereka tidak sebut, dan aku memohon pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal ke atasnya. Wa fawwadtu sa'ira umuri ilaihi, dan aku serahkan urusanku seluruhnya kepada Allah, dan Allah lah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan Allah lah cukupkan bagiku dengan segala urusanku. Jadi di sini beliau menulis kitab ini, dan bermula dengan mautin yang pertama, yaitu setelah mengucapkan Alhamdulillah Azza wa Jal fi kulli kalamin. Baik, nanti kita akan baca. Cuma saya nak sebut dulu tentang sejarah kitab ni lah. Jadi saya karang kitab ni dalam tempoh 4 hari siap kitab ni, dan selepas 4 hari tersebut saya tulis pula kitab yang kedua, yaitu kitab Alfiyatis Sirah An-Nabawiyah Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Alfiyatis Sirah An-Nabawiyah, yaitu 1000 bait syair berkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya karang 10 hari. Sehari 100 bait, 10 hari 1000 bait. Sampai keluar daripada tempat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kuarantin. Alhamdulillah siap 2 buah kitab, termasuk sekali dengan murajaah, cek sekali dengan ada anak-anak murid saya yang tolong untuk cek sekali kitab tersebut dalam live sajalah, sebab tak boleh nak jumpa, duduk dalam hotel. Jadi saya tulis dan siap 2 buah kitab, dan kitab yang kedua masih tidak dicetak lagi sampai sekarang. Ini kitab ni baru dicetak dulu yang pertama. Baik, apa dia tarjis? Tarjis
dia itu masdar kepada rajjaza. Rajjaza yurajjizu tarjiza. Rajaz maksudnya dijadikan dengan tarjiz, dijadikan dengan rajas maksudnya. Dan rajas maknanya adalah bahrun min buhuri sya'r. Buhuri sya'ri al-arabi, dia salah satu daripada bahar dalam bahar Arab, bahar syair Arab. Bahar maksudnya apa dia kita nak sebut? Nak sebut apa dia bahar ni sebut dia? Macam mana terjemahan Melayu dia apa dia bahar? Apa dia? Rentak? Boleh lah. Yang disebutkan juga dengan apa ni, nama bagi bahar rajas ini disebutkan juga oleh ulama dengan himarus syu'ara, dipanggil himar syu'ara. Kenapa bahar rajas disebut himarus syu'ara? Li suhulatin nazmi fihi, karena mudah untuk dinazamkan dalam bentuk bahar rajas. Jadi bahar rajas ni disebut himarus syu'ara, keldainya para syu'ara, keldai para ahli syair. Penyair jadikan syair ni yang paling mudah sekali untuk ditulis, khususnya bagi manzumah ta'limiyah, nazam ataupun qasidah ataupun syair yang berbentuk dengan ilmu. Al-Imam Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu mengarang alfiyah beliau dengan nazam ini juga, bahar rajas. Al-Imam Dardir radhiyallahu taala anhu dalam qaridah juga bahar rajas. Al-Imam Marzuq, Ahmad Marzuqi radhiyallahu taala anhu, pengarang kitab Aqidatul Awam, pun karang dalam bahar rajas. Al-Imam Al-Laqani bagi kitab Jawharatut Tauhid juga dalam bahar rajas. Al-Imamul Baiquni bagi kitab Baiquniyah pun dalam mustalah hadis juga dalam bahar rajas. Jadi banyak bahar rajas dikarang oleh ulama khususnya dalam manzumah ta'limiyah, karena itu disebut oleh ulama dengan himaru asy-syu'ara, dipanggil. Bahar rajas disebut dengan himaru syu'ara. Dan wazannya dibaca dengan mustaf'ilun 6 kali. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Jadi 6 kali bacaan mustaf'ilun. Dan itu kita namakan dia dengan Tarjiz Al-Liwa'il Mu'allam. Kitab ni bukan kitab syair. Kitab ni yang ditulis oleh Al-Imam Qutubuddin Qaidri ni kitab dalam bentuk nasr, dan juga dalam nazam ilmu yang ditulis oleh beliau, ada rudud, ada i'tirad dan seumpamanya kepada mukhalif, orang yang berbeza pandangan dengan beliau. Tapi saya menjadikan balik dalam bentuk nota, dalam bentuk syair. Itu jadi disebut Tarjiz Liwa' Mu'allam. Jadi saya merojaskan kitab Liwa' Mu'allam bimawatinis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Baik, kita mula dengan muqaddimah dia. Muka surat yang ke-7, ke-6. Ke-6 bagi tulisan Jawi, ke-7 bagi tulisan Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Puja-puji hanyalah layak baginya. Puja-puji hanyalah layak baginya Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya. Ini pun rajas. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Jadi saya karang kitab ni sama macam kitab Syamil fi Khulasatis Syama'il yang kita telah selesai baca di sini. Berapa tahun? Berapa tahun baca kitab tu? Banyak tahun. Banyak tahun nak khatam kitab tu saja pun. Yalah, bukan baca tiap hari. Baca tiap hari, 3 hari habis lah. Tapi apa ni, kitab tu sebab kita baca ada sebulan sekali mai, kemudian belum masa tu saya di Mesir lagi, kalau tak silap. Masih di Mesir lagi ke waktu tu? Di Mesir lagi ke saya waktu tu? Ke saya dah balik dah? Dah balik dah, no? Dah. Berapa tahun baca kitab tu? 3 tahun. 2020 2 tahun lah. 20 tahun. Saya cakap apa ni? 2 tahun lebih kurang lah, 2 tahun. 2 ke 3 tahun lah lebih kurang itu. Kalau 3 tahun maksudnya saya di Mesir lagi waktu tu. Kalau 3 tahun lebih kurang lah. Baik. Jadi baharnya sama, bahar rajas sama juga. Tahun ni ada seorang abang ni daripada Penang, dia tolong buat kitab saya tu dalam bahasa Inggeris.
dia terjemahkan balik syamil saya tu, kitab yang kita baca di sini tu dalam bahasa Inggeris. Dan apa ni, ajaibnya pula dia tulis pula dalam bentuk rojas juga, tapi bahasa Inggeris tapi dalam bahar rojas. Dia nak baca bahasa Inggeris pun boleh baca dengan bahar rojas. Dan abang ni pula keluaran daripada TESOL, dia bahasa dia tinggi, sedaplah baca tu. Pun kita pun tak orang nak faham mana pun kan. Mereka tolong terjemah, dan insya-Allah dapat manfaat nanti kepada orang yang panggil apa, bukan Islam pun kalau boleh baca, yang tidak boleh, yang boleh bahasa Inggeris kalau mereka baca pun diterjemahkan tadi pun, kalau ada yang pandai bahasa Inggeris mereka baca balik, mereka kata ni memang takzimkan Nabi SAW. Digunakan perkataan tadi untuk mentakzimkan Nabi SAW. Berapa? 8 hari bulan 11 2018. Oh tu dia, belum saya lagi apa tu. Masa tu kitab baru tulis tu 2018 rasanya baru tulis, tak silap dia. Pandai Ali 4 tahun 4 tahun tulis kitab tu, apa ni, baca kitab tu di Zawiyah pula, di masjid ni 4 tahun. 4 tahun tu kita kata boleh habis Sahih Bukhari tu kan. Tapi dah sekali-sekala kita main ni kan, alhamdulillah boleh khatam juga. Baik, hak ni insya-Allah tak 4 tahun kot. Kalau kata kita baca laju-laju tak 4 tahun lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puja-puji hanyalah layak baginya Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya. Baginda dah berpesan kepada kita, lazimkan salawat pasti bahagia. Baik, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dalam banyak hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salawat? Makna salawat apa dia? Kata Imam Ibnu Manzur dalam Lisanil Arab, inda kalimati salla, pada perkataan salla kata beliau, qala Ibnul Asir, kata al-Imam Ibnul Asir. Ibnu Asir mengatakan, qauluna Allahumma salli ala Muhammadin. Apa makna Allahumma salli ala Muhammad? Maknahu azimhu fid dunya bi'i'la'i zikrih. Makna Allahumma salli dengan makna Allahumma azimhu, ya Allah agungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat ingatannya dan sebutannya, tamam, di dunia. Wa izhari da'watihi wa ibqa'i syari'atihi, dizahirkan dakwahnya dan dikekalkan syariatnya. Wa fil, itu di dunia. Jadi makna kita orang berselawat kepada Nabi ni, bila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan makna apa? Allahumma azimhu fid dunya bi'i'la'i zikrih wa ibqa'i syari'atihi wa izhari da'watihi. Jadi kita doa yang tu, yani ya Allah muliakan dan agungkan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ditinggikan ingatan terhadapnya, dan kemudian dikekalkan syariatnya dan dizahirkan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat pula dengan makna apa? Wa fil akhirah bitashfi'ihi fi ummatihi, yaitu untuk diberikan leluasa kepada Rasulullah untuk memberi syafaat kepada umat, wa tad'ifi ajrihi wa mathubatihi, dan dilipat gandakan pahala baginda Nabi dan juga anugerah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna selawat kepada Nabi. Kalau orang baca macam tu, dia faham makna tadi, dia akan lebih mendalam maksud dan juga akan lebih melekat dalam hati dia ketika dia mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tamam? Dan dikatakan juga makna salawat tadi kepada Nabi dengan makna apa? Bila mana Allah Subhanahu wa taala, lamma amarana Allah Subhanahu wa taala bis salati alaihi, bila Allah mengarahkan kita untuk berselawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan Allah arahkan kita selawat. Walam nablugh qadral wajibi min zalika, dan kita tidak boleh untuk sampai dengan qadar wajib untuk melaksanakan dengan selawat tadi. Kan al-amru lil wujub, arahan daripada Allah menunjukkan kepada wajib untuk kita melakukan perkara tersebut. Baik, macam mana kita nak sampai kepada qadar wajib yang sepatutnya? Tak mampu kita nak mengetahui tentang perkara tersebut. Walamma lam nablugh qadral wajibi min zalik ahalnahu 'ala Allah, maka kita serah kepada Allah. Sebab tu kita baca Allahumma salli anta ya Rabbi
ala sayyidina Muhammad li'annaka a'lamu bima yaliqu bih. Itu maksudnya. Kan tu kita sebut Allahumma. Kita sebut dulu Allahumma, kita tak kata usalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sebut usalli. Tak ada orang selawat kepada Nabi sebut usalli ala sayyidina Muhammad. Dia akan sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Ta'adduban. Karena kita beradab dengan arahannya Allah. Nak melaksanakan salawat kepada Nabi ni, tak mampu kita nak tahu qadar banyak mana yang wajib kita telah laksanakan. Dan kita pun tak tahu macam mana betulkah kita dah selawat tadi, dah menyelesaikan qadar wajib dengan salli ala sayyidina Muhammad tadi ini, dengan makna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dah buat sungguh ke tak? Maka kita serah kepada Allah. Maka kita pun baca dan diajar oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Macam tu maksudnya. Jadi seolah kita sebut Allahumma salli anta. Ya Allah, kamu yang berselawat ya Allah. Ya Allah, kamu yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita serah kepada Allah dengan selawat tadi. Nampak tak? Besar selawat ni tuan. Dan hadhihi salah maknaha ta'zim wa takrim. Jadi selawat dengan makna ni dengan makna ta'zim, dengan makna mengagungkan, dengan makna memuliakan, takrim. Wa hiya qassatun bihi la tuqalu li ghairihi. Jadi selawat dengan makna ta'zim tidak dikhususkan melainkan hanya kepada Nabi sahaja. Tak boleh pada orang lain. Tak boleh selawat dengan makna ta'zim, dengan takrim, melainkan hanya kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imamul Qattabi radhiyallahu taala anhu menyebutkan as-salatu allati bi ma'na ta'zim wa takrim la tuqalu li ghairihi. Ini kata Qattabi. Al-Qattabi mengatakan salawat dengan makna ta'zim dan takrim la tuqalu li ghairihi, tidak disebut kepada selain Nabi. Jadi kalau kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ay Allahumma azzimhu, Allahumma karrimhu ya Rabb. Ya Allah muliakan Nabi, ya Allah agungkan Nabi, itu maksudnya. Baik. Wallati bi ma'na du'a wat tabrik. Tapi dengan makna doa dan doa makna untuk memberikan barakah itu tidak juga boleh disebut kepada orang lain. Kalau dengan makna doa, dengan makna tabrik, nah itu boleh sebut kepada orang lain. Seperti yang Nabi sebutkan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ada hadis Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu, Nabi selawat kepada dia, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Salli di situ makna apa? Ad-du'a wa tabrik. Ya Allah, Allahumma barik ala ali Abi Aufa. Ya Allah berkati ali Abi Aufa, keluarga Abi Aufa. Itu maksudnya. Tamam? Dan Nabi doa dengan kebaikan kepada keluarga ali Abi Aufa. Jadi maksud di sini kalau kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu maksud dia apa dia? Ya Allah ta'zimkan Nabi Muhammad dan berkati ahli keluarga Nabi Muhammad. Tu faham? Nampak tak? Kerana wa ala ali sayyidina Muhammad tidak boleh letak dengan ta'zim. Ta'zim hanya khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham yang tu insya-Allah. Malam ni kita balik selawat ke ataupun tengah duk solat kita selawat kepada Nabi, selawat kita tadi dengan faham makna. Selawat kita tadi dengan ta'zimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita tadi ni akan masuk dalam jiwa kita. Nah. Jadi salat dari segi lughah maknanya doa. Salawat ni dari segi lughah maknanya doa. Sebab tu kita sebut as-salatu 'alal mayyit atau salatu 'alal jinazah. Salat atas jenazah maksudnya apa? Ad-du'a 'alal jinazah. Kita sebut as-salah 'ala jinazah, salatul jinazah. Salat jenazah. Apa dia kita maksudnya? Kita sembah jenazah. Tak, doa 'alal jenazah. Karena salah dengan makna ad-du'a. Faham? Baik. Ini faedah lughah hari ni. Tahu lughah lah. Itu daripada mana? Itu daripada tadi Ibnu Manzur Al-Misanul Arab. Dan disebutkan juga fa iza kanat min Allah fa hiya rahmah. Salah kalau daripada Allah dengan makna rahmah. Wa fil haqiqah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bihajatin ila du'aina. Hakikatnya Nabi tidak perlu pada doa kita sebenarnya. Dia tak perlu pada doa kita.
Kalau kita kata kita doa kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli dengan makna doa. Lah Nabi SAW la yahtaj ila du'aina. Nabi tak perlu kepada doa kita. Faham? Fahuwa a'lal alamina darajatan. Nabi adalah yang tertinggi pada sudut kedudukan makhluk, yang paling tinggi Rasulullah. Rasulullah perlu kepada doa kita? Tak, Nabi tak perlu kepada doa kita. Karena itu kata Imam Izzuddin ibn Abdus Salam, Sultanul Ulama, kata beliau, laisatis salatu ala Rasulillah syafa'atan minna lahu. Selawat kita kepada Nabi bukan syafaat kita pada Nabi. Fa inna misalana la yashfa' li mislih. Kerana orang seperti kita tak boleh bagi syafaat kepada semisalnya Nabi. Ya, ada di kalangan umat ni yang hafal Quran boleh bagi syafaat. Ulama boleh bagi syafaat. Nah, malaikat juga boleh bagi syafaat. Adakah mereka akan bagi syafaat kepada Nabi? Nah, Nabi tak perlu kepada syafaat dia. Karena syafaatil uzma miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi leluasa tadi kepada Nabi. Nabi yang ada pegang kunci syafaat tadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Walakin Allah Subhanahu wa taala amarna bi mukafaati man an'ama alaina wa ahsana ilaina. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk membalas kembali kebaikan kepada orang yang telah memberikan nikmat dan melakukan baik kepada kita. Allah Taala suruh buat benda itu. Fa in ajizna an mukafaatihi da'awna lahu an yukafi'ahu 'anna. Bila mana kita tak mampu nak balas balik, maka kita minta doa kepada Allah untuk yang kita doa tadi ni bagi syafaat balik kat kita. Naknya kita baca selawat kepada Nabi bukan untuk Nabi, untuk kita. Untuk patah balik ke kita balik. Walamma ajizna an mukafaati sayyidil awwalin wal akhirin amarana rabbul alamin an nuraghiba ilaihi an narghuba ilaihi wa an nusalli alaihi litakuna salatuna alaihi mukafaatan bi ihsanihi ilaina wa ifdalihi alaina. Jadi bila mana kita tidak mampu untuk membalas kembali jasa baik, kemuliaan, keagungan, junjungan besar ketua kepada awalin wal akhirin, maka Allah mengarahkan kita untuk kita berselawat ke atas Nabi sebagai ganti kepada buat baik Nabi kepada kita. Wa wa'ada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi jazilis sawabi liman shalla alaihi. Dan Nabi menjanjikan dengan pahala besar kepada orang yang berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa selawat kepada aku sekali, maka Allah selawat kepadanya 10 kali. Bukan Nabi selawat, Allah selawat. Kalau Allah selawat dengan makna apa tadi? Rahmah. Maksudnya Allah bagi rahmat kepada kita 10 kali. Dalam riwayat sebut kata apa? Rahmat Allah Ta'ala turun satu sahaja daripada 1% sahaja. Kalau Allah Ta'ala turun, tu boleh menyebabkan binatang kasih kepada anaknya, ibu sayang kepada anaknya. Tamam? Tu hanya 1% saja. Bayangkan orang berselawat kepada Nabi, Allah Ta'ala beri kepada dia selawat balik dengan 1 dari 10 kali dengan rahmat. Dan rahmat Allah tidak boleh dikira dengan jari. Kita tak boleh kira rahmat tu 1 rahmat, 2 rahmat, 3 rahmat. Kira macam mana rahmat Allah? Kalau Allah Ta'ala kata 1 rahmat tu saja sudah menyebabkan seluruh alam ni dengan kasih sayang. Diberikan kasih dalam hati umat ni sesama mereka. Binatang kasih kepada anaknya, ibu kasih kepada anaknya dengan 1 rahmat tu. Maknanya 1 tu dipecahkan lagi pembahagiannya sampai seluruh umat ni dapat benda tersebut. Baik, macam mana dengan 10 rahmat yang Allah Ta'ala turun kepada orang yang selawat 1 kepada Nabi? Agak-agak. Satu orang yang selawat kepada Nabi, dia tidak akan jadi gila. Selawat kepada Nabi, dia tak akan jadi miring. Selawat kepada Nabi dia dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi adalah rahmat tu sendiri yang turun. Faham? Nabi itu sendiri rahmat yang Allah Ta'ala turunkan. Boleh azan dulu kan? Macam mana? Macam mana ni? Tanya siapa tadi? Azan dulu ke terus ya? Nak terus tak apa? Mana? Azan dulu tak apa? Ya, silakan. Dan saya ambil nafas ni. Baik.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Apa hukum salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hukum salawat kepada Nabi. Ni kita tak baca kitab kan, baru baca mukadimah baru dua baris. Lepas tu salawat kepada Nabi tadi ni. Kan kita baca di mana tadi? Puja-puji hanyalah layak baginya Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya. Baginda dah berpesan kepada kita, lazimkan salawat pasti bahagia. Itu dia. Itu yang tadi tu. Ini baru syarah salawat tu apa dia? Salawat dulu. Baru kita masuk mawatin, tempat di mana nak kena salawat. Ni tak ada ni saya syarah tempat lain macam ni. Sini ya. Tempat lain saya syarah terus masuk terus dalam kitab. Sini je saya syarah macam tu. Atau dia main Zauq, Zauq Syarifah Fatimah aku no. As-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibun la yajuzu tarkuh. Salawat kepada Nabi ni hukumnya wajib. Bukan hukumnya wajib, itu muta'allaq bagi hukum tu kan. Jadi kita sebut dengan cara tasahul. Hukumnya wujub dan melaksanakan perbuatan tadi wajib. La yajuzu tarkuh, tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak boleh ditinggalkan wala yaghfal anhu illa man la khaira fihi minan nas. Dan tidak lalai daripada perkara ini melainkan orang yang ghafil, yang ghaflah sahaja. Ghaflah jingga orang ni. Dia lalai, lalai daripada perkara tersebut dan orang ni tidak ada kebaikan. La khaira fihi minan nas. Dan orang yang tidak ada kebaikan, Allah Taala akan haramkan dia selawat kepada Nabi. Tu kena hati-hati kita. Sehari kalau tak selawat langsung kepada Nabi, ya, selawat alhamdulillah kita solat. Dalam solat kita telah selesai selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun alhamdulillah dah. Macam mana kalau tak solat? Dan tak selawat pula kepada Nabi? Habis. Orang la khaira fihi minan nas, tidak ada kebaikan pada orang yang sedemikian, maknanya akan dijauhkan daripada kebaikan terhadap orang tersebut. Tamam. Dalilnya, dalil wajib salawat tadi apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu fi'il amr. Al-amru lil wujub kata para ulama usul. Maka tu dalil mengeluarkan hukum wajib salawat kepada Nabi. Tamam. Dan sebab tu kata Imam Qadhi Iyad radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya yang agung Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, kata beliau, wa'lam anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fardun 'ala al-jumlati ghairu muhaddadin biwaqtin. Ketahuilah bahawa sesungguhnya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fardu 'alal jumlah. Maksudnya umumnya fardu. Tamam? Ghairu muhaddad,
biwaqtin, tidak dihadkan dengan waktu tertentu. Kenapa? Li amrillahi ta'ala bis salati alaihi. Karena Allah mengarahkan selawat kepada Nabi. Dan Allah tentukan solat tadi pada waktu bila? Dah. Tidak muhaddad, disebutkan secara mutlak begitu. Wa hamala al-a'immatu wal ulama'u al-amra 'ala al-wujub wa ajma'u 'alaihi. Dan ulama dan juga para a'immah mengambil makna al-amr tadi dalam ayat sallu alaihi wasallimu taslima 'ala al-wujub, ya, dengan hukum wajib, wa ajma'u alaihi, dan mereka ijma' mengatakan dengan perkara tersebut. Ijma' mengatakan selawat kepada Nabi wajib. Baik. Berapa kali? Ini baru bincang. Adakah selawat kepada Nabi wajib setiap kali disebut nama Nabi SAW? Atau bagaimana? Sebahagian ulama mengatakan bahawa annaha tajibu limarratin wahidah. Ini berlaku khilaf. Berapa kali wajib selawat tadi? Untuk menyebabkan orang tadi melaksanakan kewajipan selawat seperti dalam ayat sallu alaihi wasallimu taslima, maka kata sebahagian ulama tajibu limarratin wahidah, sekali sahaja wajib. Fi kulli majlisin yuzkaru fihi, dalam majlis kalau disebut nama Nabi berkali-kali, cukup satu kali saja orang tadi balas selawat balik jawab, maka dia telah selesai melaksanakan tanggungjawab dia pada ketika itu dalam majlis tersebut. Hatta law takarrara zikruhu fi zalikal majlisi takarrara, nah, fi zalikal majlisi la aksara min marrah, walaupun sebutan pada Nabi SAW itu banyak kali disebut, memadai sekali sahaja, ikut sebahagian pandangan para ulama. Wa dhahaba akharun, pandangan ulama yang lain pula mengatakan bahawa anna salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam tajibu kullama dzukir, wajib setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena wajib solat ni kalau ikut pandangan ni. Ada orang kata tak, saya pakai pandangan pertama ini kot. Ni orang bagi kedekut. Sebut nama Nabi kalau boleh sebut selawat saja. Sama ada kita selawat dalam hati, selawat di lidah, itu lebih aula, kerana itu semua akan mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tadi dengan Rasulullah dilihat banyak mana dia selawat dengan Nabi waktu dia hidup. Mahma kana adadul marrat allati yuzkaru fiha ismuhu syarif. Jadi banyak mana kali disebut nama Nabi, banyak itulah kita kena ulang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berdalilkan dengan banyak dalil. Antaranya apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Nasa'i, Al-Imam Tirmizi dan juga Al-Imam Ibnu Hibban, menyebutkan al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang aku disebutkan namanya, disebutkan nama aku di sisinya, falam yusalli alayya, tapi dia tak berselawat kepada aku. Ini orang yang bakhil dipanggil. Jadi bakhil bukan hanya ni, bakhil maknawi dipanggil. Bakhil bukan maksud tidak dia tak bagi keluar duit, maksudnya tidak dermawan, maksudnya gitu. Bukan tu saja maknanya. Ni bakhil, ada bakhil maknawi, dan bakhil maknawi ni lebih berat lagi. Bakhil maknawi ni lebih berat. Bakhil daripada mengucapkan salawat kepada Nabi ni lebih berat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sebut lagi raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Raghima anfu rajul, kata sahibut tuhfah, ini Tuhfatul Ahwazi, disebut kata apa makna raghima anfu rajulin, dengan makna lasiqa anfuhu biturab. Maksudnya zul, kinayah kepada zul, kinayah kepada perumpamaan kepada kehinaan. Raghima anfu rajulin maksudnya lasiqa anfuhu biturab, seolah macam hidung dia terkena dengan tanah, maksudnya kehinaan bagi orang tersebut. Jadi kalau kita nak terjemah terkenalah hidung orang itu dengan tanah, macam tu kan? Dah kita terjemah dengan makna lah. Terjemah dengan makna, kita akan terjemah apa dia? Hinalah seseorang tersebut, maksudnya gitu. Zul. Raghima anfu rajulin, dengan makna kinayah an husuliz zulli wal khizi, berlaku kepadanya dengan kehinaan, dan maknanya pada dia akan mendapatkan kehinaan disebabkan meninggalkan sesuatu perkara yang agung, iaitu apa? Man zukirtu indahu
Raghima anfu rajulin zukirtu indahu, disebutkan nama aku di sisinya, falam yusalli alayya. Fa pada lam tadi ni, falam. Fa tu fa apa? Ada dua pandangan ulama. Satu pertama ulama kata fa tadi istibadiyah. Yang kedua fa tadi fa li ta'qib. Belum tulis je belum. Tulis ni semua ni faedah lughawiyah ni saya pun cerita ni kat santri semua ni suruh depa tulis. Saya akan tanya balik nanti ni. Fa tu fa apa? Fa tu istibadiyah. Apa makna fa istibadiyah? Fa istibadiyah dengan makna ba'idun 'anil 'aqil. An yatamakkana min ijra'i kalimatin ma'dudatin 'ala lisanihi fayafuza biha falam yaghtanimha fa haqiqun an yuzillahu Allahu. Apa dia maksud fa istibadiyah? Yani bila Nabi kata raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alaihi, ai ba'id, jauh sangat bagi orang yang berakal ketika disebutkan kalimah yang sedikit sahaja untuk dia mengucapkan selawat kepada aku tapi dia tinggalkan pahala yang agung, maka ni orang bodoh sebenarnya. Sebab tu ni orang yang celaka, orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kata raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Fa tadi dengan makna istibad, ai ba'idun 'anil aqil. Teruk sangatlah orang berakal tak akan buat macam tu. Orang berakal bila dengar ada hadis cerita tentang selawat kepada Nabi, maka takkan dia nak biar saja duduk sehari hidup dia tidak selawat kepada Nabi. Dan takkan dia biar ketika orang sebut nama Nabi, dia tidak sebutkan balik selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dah sebut dah ancaman. Kalau dia tak buat juga maknanya ni orang yang tak erti dan orang yang tidak berakal, seolah begitu. Macam tak berakal. Faham? Tu fa dengan makna istibadiyah. Kalau fa dengan makna ta'qid, maksudnya apa dia? Yang ni dengan maksud pula tufidu bihi zamma at-taraqi 'anis salati 'alaihi inda zikrihi. Iaitu celaan ketika mana nama Nabi disebut tapi dia tak cepat selawat kepada Nabi, ditakhirkan. Maka ni pun zam. Fa kalau dengan makna ta'qib, maksudnya mesti dengan segera. Jadi raghima anfu rajulin, iaitu kehinaan kepada seseorang. Tamam? Zukirtu indahu, disebutkan nama aku padanya, di sisinya, falam yusalli, tak segera dia selawat. Maka dia akan mendapatkan kehinaan. Dengar nama Nabi tak selawat lagi, dia biar dulu. Buat tak tahu. Tak. Yang ni pun akan terkena juga dengan kehinaan. Jadi elakkan kita daripada dua-dua tersebut. Sebab fa tu ada dua makna, dua-dua jauh. Dua-dua tu menakutkan kita. Istibadiyah pun takut, ta'qib pun takut juga. Karena ta'qib maknanya ni celaan kepada orang yang mentakhirkan salawat kepada Nabi ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis tersebut. Ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi karangan Al-Imam Mubarakfuri rahimahullahu taala. Mubarakfuri ada sedikit pahaman beliau yang dia, kita tak kata dia salafi wahabi ni, taklah. Dia alim. Mungkin dia terpengaruh sedikit dengan fahaman tersebut. Dalam kitab dia ada juga sedikit pandangan yang disebutkan oleh beliau, tapi kebanyakan tulisan beliau dalam Tuhfatul, dalam karangan dalam syarahan Sunan Tirmizi itu antara syarahan yang bagus dan baik untuk kita ambil. Tapi kena mengaji dengan guru. Kalau tak mengaji dengan guru tu kita akan ambil semua pandangannya. Ada sebahagian pandangan yang beliau muyul dan juga hampir kepada mazhab tersebut, pandangan daripada mazhab kelompok tadi. Baik. Dah ustaz ni semua wahabi ya. Tak ada orang tak wahabi semua. Dah kita mengaji dah syekh kita bagi tahu macam tu. Saya mengaji kitab tu dengan Syekh Yusri hafizahullah, Tuhfatul Ahwazi. Mula pengenalan saya dengan Maulana Syekh Yusri adalah bacaan kitab Tuhfatul Ahwazi. Saya di Mesir pergi 2004. 2004 saya pergi hujung bulan 10, 16 bulan 10 2004 saya sampai di Mesir. Jadi bila sampai di sana, alhamdulillah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan himmah pada waktu itu untuk pergi mengaji, cari tok guru. Tapi guru pertama yang saya pergi mengaji sungguh-sungguh waktu itu dengan Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani ke Iskandariah. 2 tahun saya berulang pergi ke Iskandariah, tiap-tiap minggu, seminggu 2 kali naik kereta api ayam. Kalau balik je mesti beringuh sebab tingkat tak ada. Pergi 3 jam, balik 3 jam, sampai di rumah lebih kurang dekat pukul 2-3 pagi.
Kemudian saya mengaji dengan Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Syekh Yusri waktu tu saya duk ikut kelas pengajian dia di Masjid Azhar, tapi saya tak faham. Syekh pula baca cakap Ammi Syekh pula pekat, boleh faham padu kan. Dia punya Ammi dia. Saya tak faham. Pi kelas Syekh, pi tabarrukan sungguh lah. Syekh baca risalah Qusyairiyah hari Sabtu, pi. Nah. Semalam jumpa balik jadual saya 2005 dulu ada jadual saya tulis belakang kitab, duk ada lagi. Oh, teringat balik. Risalah Qusyairiyah saya pi dengan Syekh, pi duduk dalam kelas Syekh, haram tak faham apa. Syekh syarah. Masa tu baru beberapa bulan di Mesir. Kemudian lama selepas tu saya tak ikut kelas Syekh. Syekh Yusri saya tak ikut kerana saya tak faham. Saya ikut kelas lain waktu tu kerana sibuk dengan kelas pengajian yang lain pula di Masjid Azhar ada kelas juga. Jadi saya ikut kelas pengajian yang lain. Saya balik 2008, lepas 4 tahun di Mesir, selepas 4 tahun. Tempoh dalam 4 tahun tu, bayang no. 4 tahun tu ada beberapa kali je saya pergi kelas Maulana Syekh Yusri. Hafizahullah. Tak banyak kelas saya pergi. Hanya sebahagian kelas tertentu saja di Masjid Azhar. Kemudian balik ke Malaysia pada waktu tu 2008, tu kali pertama saya balik selepas 4 tahun. Kemudian lepas 2008 tu 3 bulan saya balik cuti, pergi balik ke Mesir. Bila balik semula ke Mesir, malam tu Syekh Yusri ada kelas pengajian di di Ashirah Muhammadiyah dekat maqam Siri Syekh Zaki Ibrahim radhiyallahu anhu, Syekhul Masyayikhina, guru kepada guru-guru kami. Jadi Syekh mengajak di Akademi Sufi di Ashirah Muhammadiyah. Saya pergi ikut kelas pada malam tu. Ikut kelas malam tu Syekh baca Bahjatun Nufus. Bahjatun Nufus saya baca. Jadi saya pun ikut. Malam tu saya pergi, Syekh baca Bahjatun Nufus, saya faham. Saya heran awak sebelum ni saya tak ikut. Kata awak tak ikut kelas sebelum ni. Malam tu faham, semua ucapan Syekh saya faham. Saya rasa lazat sungguh dengan ucapan Syekh. Dan Syekh pula Masya Allah kalam dia ali. Saya pun terus pergi jumpa Syekh selepas habis kelas. Jumpa kelas, habis kelas saya tanya, Maulana ada kelas lain tak lagi selain daripada mengajar di Masjid Azhar? Syekh kata ada. Tiap-tiap pagi aku mengajar di masjid aku di Masjid Ashraf. Tiap-tiap pagi, kata Syekh Yusri. Saya pun terus bagi tahu kat sahabat saya Ustaz Hairul Nizam dengan Ustaz Juzaili, kami 3 orang bagi tahu dekat depa, kata kita kena pi ni. Syekh Yusri baca kitab hadis tiap-tiap pagi. Kitab apa Syekh baca? Kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmizi. Itu cerita dia tu. Jadi naik motor. Saya naik motor dengan Ustaz Juzaili pagi pertama pi. Masa tu Syekh Yusri masih mengajar di atas lagi. Masjid dia ada 2 tingkat, bawah rumah beliau. Dia naik tingkat yang kedua, 2 atas. Tuan-tuan tahu ada berapa orang yang main kelas waktu tu? Ada 4 orang. 2 orang Arab, 2 orang Melayu. Saya dengan Ustaz Juzaili. Ustaz Hairul tak pergi lagi hari tu. Ustaz Hairul pergi lepas tu. Jadi 2 hari hari pertama kami pergi tu, pergi sembahyang subuh dengan Syekh. Rupanya Syekh punya sembahyang subuh panjang. Masya Allah tabarakallah. Kemudian lepas main subuh dia wirid pun panjang. Lepas tu mulalah anak-anak murid pi lepas wirid. Itu yang masalah. Nah, lepas Syekh wirid habis dah baru pakat pi. Syekh wirid dekat 1 jam lebih. Lepas tu barulah anak-anak murid pakat sampai lepas tu. Ini kerugian besar. Saya kalau ingat-ingat balik benda tu, itu antara penyesalan besar dalam hidup saya. Sebenarnya asrar utama dalam majlis Syekh adalah waktu zikir tu. Ramai orang ingat majlis guru ni waktu ketika mana datang Syekh duk baca kitab. Dia terlupa sir majlis tadi sebenarnya dengan wirid dengan Syekh. Mulazamah dengan Syekh, dengan wirid Syekh tadi itu sebenarnya tu asrar dan asbab utama kepada dibuka sir. Jadi hari pertama saya sampai ada 2 orang Arab. Syekh punya adat dia baca Quran. Kemudian Syekh akan suruh orang hak duduk depan Syekh pun baca Quran juga. Baca, lepas tu Syekh akan tegak tajwidnya dan kemudian sebut sekali dengan qiraatnya. Kemudian sampai kepada kami 4 orang tu Syekh baca kitab. Ramai. Tu sebelum anak murid ramai macam tu. Jadi itu dangan besar rupanya. Lepas tu baru ramai orang pakat mai ke kelas Syekh Yusri dan akhirnya tukar daripada atas duduk ke bawah. Turun di masjid bahagian bawah. Kerana orang dah semakin ramai ke majlis pada waktu tersebut. Dan kadang-kadang saya pergi Syekh baca seorang-seorang. Kadang-kadang dia baca seorang-seorang. Dan kalau elektrik tak ada, dia pasang lampu pula dengan lilin. Pasang lilin, terus juga baca. Dan kata Maulana Syekh Yusri, saya tanya kepada beliau, Syekh baru baca waktu ni kah? Tak. Syekh kata dah baca dah sebelum ni lagi. Dah khatam dah Musnad Imam Ahmad habis. Dah khatam dah Sahih Bukhari.
dah khatam dah Sahih Muslim, dan sekarang tengah baca Sunan Tirmizi, kata Syekh. Abi Daud dah habis pada waktu tu, baca Sunan Tirmizi. Maksudnya Syekh dah baca Musnad Imam Ahmad 12 jilid, dah khatam. Dan bacaan Syekh tu bila? Waktu pagi lepas subuh. Lepas subuh tu saja. Dan Syekh kata Allah berkati masa aku selepas subuh ni dengan masa tersebut. Nah, kalaulah para Azahirah, pelajar di Azhar ikut betul-betul kelas pagi tersebut, ambil peluang betul-betul dengan kelas pengajian dengan Maulana Syekh Yusri pada pagi-pagi itu, saya kata tu akan dapat futuh yang besar dalam ilmu sebenarnya. Dan kefahaman kami sendiri dalam bacaan tentang Rasulullah, tentang penceritaan berkenaan dengan hadis Nabi SAW, saya sangat zalimlah kalau saya tidak katakan bahawa sirnya daripada Maulana Syekh Yusri Hafizahullah. Sir tadi daripada Maulana Syekh Yusri, asrarnya daripada Maulana Syekh Yusri. Beliaulah yang beri izin untuk saya baca kitab-kitab beliau waktu saya pergi jumpa dia baru ni. Dan kemudian banyak saya ambil manfaat dan juga hatta kerohanian dan juga zahir beliau dan batinnya beliau dengan ceritaan tentang Sayyidina Rasul ni adalah daripada beliau, daripada Maulana Syekh Yusri Hafizahullah Ta'ala. Baik, jadi itu cerita dia daripada mana kitab tu, daripada Tuhfatul Ahwazi. Itu cerita tu ya lari sampai ke Syekh Yusri, aja teringat kat Maulana Syekh Yusri Hafizahullah. Moga Allah panjangkan umur beliau, moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala sampaikan beliau nanti ke bumi Kedah kita, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan beliau pun ada sebut kata dia nak mai ke pondok saya, tak tahu bila. Baik, dan kemudian disebutkan lagi daripada Sayyidina Malik ibn al-Huwairis tentang selawat kepada Nabi, bahawa ketika Nabi naik ke atas mimbar, kemudian Nabi naik ke atas satu anak tangga, atau Nabi langkah atabah. Atabah maksudnya bendul tangga tadi, Nabi langkah, Nabi sebut amin. Dan bila Nabi naik pula anak tangga yang kedua, Nabi sebut amin. Nabi naik tangga yang ketiga, Nabi sebut amin. Kemudian qala atani Jibril alaihi salam, Nabi pun sebut Sayyidina Jibril telah datang bertemu denganku. Maka Sayyidina Jibril mengatakan, ya Muhammad, man adraka ramadana falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Siapa yang dapatkan Ramadan tapi dia tidak diampunkan dosanya, maka Allah jauhkan dia, dijauhkan dia daripada Allah. Allah akan jauhkan dia daripada rahmat. Qultu amin, maka aku sebut amin. Amin, maksud, kalau Nabi dah sebut amin, bahaya, no? Bahaya habis. Kalau kata tidak diampun dosa selepas Ramadan, maksudnya ab'adahu Allah. Qala wa man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhala an-nar. Siapa yang dapatkan ibu dan ayahnya, ibu ayah masih hidup tapi diabaikan ibu ayahnya, ataupun salah seorang daripada ibu ayahnya diabaikan, dan dengan adanya mak ayah masih lagi dia masuk neraka. Mak ayah ada, masuk neraka juga karena tidak melaksanakan tanggungjawab dengan mak ayah, ab'adahu Allah, Allah akan jauhkan dia daripada rahmatnya. Faqultu amin. Ingat orang yang ada mak ayah ni, jangan duk buang mak ayah, jangan duk buat benda yang ringan-ringan kepada mak ayah. Nah, salah seorang sekalipun, kalau ada ibu sahaja pun, kalau ada ayah sahaja pun, jangan main-main dengan mereka. Nah, sabak-saklah. Kalau kata mak ayah kita ni ada perangai tertentu, dah orang tua. Kerana orang tua ni dia adalah perangai manja dia apa semua kali. Ada seorang mai jumpa saya, dia duk cerita kat saya di pondok. Dia kata, ni bukan cerita penceramah-penceramah ada orang mai jumpa saya, ada orang ni jumpa subuh ni. Nah, dia kata ni ada orang telefon saya, ada orang telefon saya, haram tak telefon pun dia reka ya. Dan ni cerita betul. Mai jumpa saya. Dia kata, saya nak buat macam mana ni? Dia kata, ustaz, ni nak buat macam mana? Dia kata, mak saya dia tak makan lagi mana saya tak balik. Adik-beradik kok dia kata duduk keliling rumah. Tapi bila saya balik, dia kata baru nak suruh saya cari makan. Tu bila saya kata mak kena makan, tak boleh lagi, tak sihat, sakit apa semua kali. Ayah pula stroke, dia kata. Dia kata ayah pun sama juga, duk tunggu dia aja balik baru nak makan. Dia kata saya pun ada kerja, saya pun nak kena selesai kerja saya, takkan saya nak 24 jam duduk di rumah. Dia kata hak duit saya cari itulah nak pergi bagi mereka makan tu. Dia kata duduk tunggu, lepas tu duduk buat merajuk kalau saya terlambat apa semua kali. Dia kata teruklah saya macam ni. Dia kata saya nak buat macam mana? Kata gitu. Saya kata abang kena sabar lah. Ayah mak ni kalau kata dia sampai faham macam tu maksudnya dia kasih sungguh kat kita lah tu.
Dia kata kasih-kasih tapi duk komplain banyak kak dia dah. Hak yang kak dia tak komplain. Hak yang adik-beradik lain tak komplain kalau balik lambat ke, tak balik langsung ke, dia tak komplain pun. Tapi dengan saya bukan main lagi dia komplain, dia kata. Kata hak tu, kata hak ni. Saya pun ada perasaan juga. Sabar, saya kata. Sabar. Hak tu dapat rezeki ni kerana tu lah tu. Kena sabar. Nak sabar macam mana Ustaz? Oh, jenuh macam tu. Kita nak abang apa lagi, kabur menendang kot. Abang sabar jadilah hak tu. Saya kata, sabar. Ada anak murid mai abang mengadu kat saya pasal mak beletiak kuat. Sikit-sikit kata, saya kata kena sabar. Mak ada hak tu je. Dia kena duk beletiak banyak ni, dia kasih lah tu. Sekali dia telefon. Duk saya kata telefon. Saya telefon. Kenapa tu? Kerana kasih lah tu. Nampak? Kerana dia cakap di mulut je. Perang-perang cakap. Anak pula dia cepat berasa. Semua nak berasa. Mak perang sikit je. Malah aku. Yang abang tak marah pun. Hak kita bukan main pergi kena. Oh, sabar. Kerana sebut di mulut je pun. Lepas tu baik balik. Bukan dia pipi penendang hang tengah duduk tidur. Kalau mak main-main sambil-sambil jalan tu sambil pijak perut. Pijak perut jalan pergi langkah api tu. No? Yang tu kok nyanyuk ke apa kan jadilah. Nah, tu saya kata sabar. Kena sabar banyak. Sebab tu orang yang ada mak ayah, yang ada ibunya lagi, yang ada ayahnya lagi, tapi dia masuk juga neraka, abadahullah. Hati-hati apa ni. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita dengan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh Muhammad, amin. Amin lah. Ha? Tak mau? Anak saya. Kita nak anak kita buat baik dengan kita, kita buat baik kat mak kita dulu, kat ayah kita dulu. InsyaAllah anak kita buat baik kat kita. Tapi kalau kita nak mak ayah kita, anak kita buat yang tak elok kat kita, hang buatlah baik macam mana kat anak hang, tapi hang buruk dengan mak ayah, hang akan dapat juga buruk tadi nanti dengan anak kamu nanti. Kamu buatlah baik macam mana pun. Kamu belilah anak kamu dengan duit berapa puluh juta pun, tapi kamu tak akan boleh untuk dapatkan kasih sayang tersebut dengan baik kalau mak ayah kita abaikan. Hati-hati. Man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhala an-nara. Duduk jumpa sempat mak ayah dan ada lagi ibu ataupun ayah salah seorang tapi masih masuk neraka, abadahullah. Nabi kata apa? Amin. Amin maknanya istajib du'aana ya Rabb. Kalau Nabi kata istajib du'aana, maksudnya habis, selesai. Orang yang membuang ibu ayahnya, selesai. Suruh cakap banyak lah, selesai. Habis dah. Suruh sembang lah, banyak pandangan ke, mak ayah jahat ke apa ke, selesai. Itu ya, faham? Baik. Fakultu amin. Qala wa man zukirta indahu. Tengok. Faman zukirta indahu. Sesiapa yang ketiga pula, kata Nabi, siapa yang disebutkan nama kamu di sisinya, falam yusalli alaika fa'ab'adahu Allah. Fa'ab'adahu Allah. Tengok. Hak lain nak digunakan fa'ab'adahu maksudnya apa dah ni? Maksudnya dengan ta'qib. Segera Allah Taala akan segera menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau fa' tadi dengan mana istibad. Tamam? Istibad juga boleh jadi juga fa' tadi. Qul amin. Dan Nabi kata, Sayyidina Sayyidina Jibril kata qul amin. Hak hujung tu Sayyidina Jibril tambah. Sebab tahu kata ni hak bagi Nabi. Tadi Nabi amin kepada hak orang lain. Tapi ni hak Nabi. Siapa yang kalau namamu disebut di sisinya tapi dia tak selawat kepadamu ya Rasulullah, ab'adahullah. Allah jauhkan dia daripada rahmatnya. Bagus Sayyidina Jibril kata apa? Qul amin. Hak tu je sebut. Hak lain tak ada. Hak lain Nabi sebut amin, amin tanpa sebut qul. Tanpa Sayyidina Jibril suruh. Tang sini Sayyidina Jibril kata qul amin. Katakan amin di sini. Qul amin, maka Sayyidina Rasul pun kata amin. Sebenarnya yang sebut amin tu berapa orang? 2 orang. Sayyidina Jibril pun sebut amin juga sebab Sayyidina Jibril kata qul amin. Qul amin. Sayyidina Rasul pun sebut amin juga. Hak yang kedua tu, hak ketiga tu, hak paling tinggi iaitu berkait dengan Nabi, yang ni paling berat sekali. Kalau berselawat, diselawatkan nama Nabi ataupun disebutkan nama Nabi tapi kita tak selawat, maka yang tu paling berat sekali hukumannya dibandingkan dengan 2 tadi yang lain. Waktu ikut tangga. Dan waktu Nabi naik tangga tu juga isyarat bahawa ini ikut tangganya. Tangga pertama dengan Ramadan, tangga kedua dengan mak ayah, tangga ketiga dengan Nabi yang paling tinggi sekali. Maksud Nabi lebih tinggi pada mak ayah lagi daripada apa kedudukan sekalipun. Tamam.
Sebab tu doa dengan ibad, dengan dijauhkan daripada rahmat, doa dengan irghamun al-anf, di lasiqa anfuhu biturab, iaitu dikenakan dengan tanah pada hidung, iaitu dengan makna kehinaan kepada orang yang meninggalkan selawat, disifatkan dengan bakhil macam hadis kita baca tadi, la syakka anna fihi wa'idan syadida. Dan semua ni kita tak syak lagi bahawa ianya terdapat ancaman berat kepada orang yang meninggalkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selawat kalau kita selawat diterima ke? Selawat kalau kita selawat kepada Nabi diterima secara qat'i atau mesti dengan ikhlas? Atau mesti dengan kita hadirkan hati ketika selawat? Kata Al-Imam Al-Fasi radhiyallahu ta'ala anhu dalam syarah Dalailul Khairat, kata beliau, wa kullul a'mali fiha al-maqbul wal mardudu illa as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan padanya makbul dan mardud. Setiap amalan. Maksud setiap amalan dia, solat kita, zakat kita, haji kita, puasa kita, semuanya bainal makbul wal mardud. Sama ada diterima atau ditolak oleh Allah. Allah boleh terima insya'a qubil wa insya'a radda. Allah Ta'ala boleh terima dan Allah Ta'ala boleh tolakkan amalan kita tadi kalau Allah Ta'ala nak. Illa as-salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali selawat kepada Nabi. Kata Imam Fasi, fa innaha maqbulatun ghaira mardudatin. Selawat diterima, tidak ditolak sama sekali. Dan bila disebut macam tu, disebutkan juga oleh beliau as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam mujabatun 'ala al-qat'i, diterima secara qat'i, tak ditolak. Tamam? Tak ditolak, kata beliau. Kata Imam Ibnu Abidin radhiyallahu taala anhu, faqih dalam mazhab Hanafi, Sayyidina Ibnu Abidin mengatakan anna ma'na qabuliha wa 'adami raddiha, apa makna terima? Allah Taala tidak tolak. Anna Allah lamma kana lam yazal musalliyan ala nabiyhi, karena Allah sentiasa berselawat kepada Nabi. Kama akhbara an nafsihi subhanah, seperti Allah maklumkan tentang dirinya. Allah Ta'ala sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu dalil Allah sentiasa berselawat. Yang pertama digunakan dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dengan makna apa dia? Ad-dawam. Ad-dawam, jumlah ismiyah. Innallah, takkid pula. Wa malaikatahu yusalluna, yusallu dengan fi'il mudhari', fi'il mudhari' menunjukkan kepada tajaddud, dan padanya juga dengan makna dawam. Sebenarnya dawam pada isim saja, tapi pada fi'il mudhari' itu juga dia tajaddud, dan padanya makna qarinah dengan dia dengan makna dawam. Tajaddud dan dawam boleh. Dawam hanya pada isim, tapi boleh juga diletakkan dawam pada fi'il mudhari' dengan qarinah, dan qarinah pada ayat tersebut menunjukkan kata berlaku dawam, yakni sentiasa Allah berselawat kepada Nabi berdasarkan ayat tersebut. Kita mengaji nahwu, kita akan tahu makna ayat tadi dengan terperinci. Hak saya sebut tadi itu antaranya sebahagian. Dan bila mana Allah sendiri memaklumkan tentang diri zat Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi sentiasa, maka fakhtalafatis salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika an baqiyati anwa'id du'a alladhi qad yaqbaluhu Allah wa qad yarudduh. Karena itu bila mana Allah sentiasa berselawat kepada Nabi, maka Allah tidak akan tolak sama sekali dengan makna selawat tadi. Itu maksud Allah sentiasa terima, tidak tolak langsung selawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah sendiri sentiasa berselawat dan tidak akan ditolak selawat daripada hambanya kepada Nabi SAW. Itu makna kata Imam Ibnu Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kerana itu selawat berbeza dengan amalan-amalan yang lain. Amalan yang lain masih berada di atas neraca timbangan, diterima ditolak. Tapi selawat kepada Nabi sentiasa di timbangan terimaan. Jadi rugi orang yang tidak berselawat kepada Nabi SAW. Rugi. Faham? Jadi kalau balik pada malam ni, lepas balik malam ni masih lagi tidak melaksanakan dengan sebenarnya tentang selawat kepada Nabi, maknanya nahnu fi dhul. Kita ni orang yang dihinakan sebenarnya, kerana tidak membasahkan lidah kita dengan membanyakkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu
Allah Subhanahu wa taala, akhbarana Allahu anna muqtada ad-du'a'i fi shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqi'un bil fi'li kama yadhharu fi qawlihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan Allah Taala memaklumkan kepada kita anna muqtada ad-du'a fi shalah 'alan nabi. Yani qadar doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam selawat tersebut berlaku dengan bil fi'il. Berlaku sungguh. Batu orang yang berselawat kepada Nabi, tak perlu dia doa dengan panjang-panjang kat tangan nak doa macam-macam, tak perlu. Kenapa? Karena seluruh apa yang diselawatkan tadi akan diberikan oleh Allah lebih daripada yang meminta kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya fulan, berikan saya kaza, berikan saya begini, berikan saya ini dan seumpamanya, maka kemungkinan tak diberikan. Tapi kalau orang yang berselawat, Allah mencukupkan segala keinginan kita yang sekarang dan akan datang dan seterusnya sampai bila-bila. Dicukupkan, tidak akan diabaikan kepada orang tersebut. InsyaAllah, moga-moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang membanyakkan salawat kepada Nabi SAW. Kalau baca hadis saja, pakai, tak baca kitab lah kita. Dah, tu kita dah syarah semua dah tadi ni. Pasal hukum hakam salawat, berapa kali nak kena salawat, salawat diterima ke ditolak. Dan saya dah sebut nama-nama para ulama, kitab-kitab dan seumpamanya kita dah sebut. Tamam. Dan kalau kata kita tinggalkan juga dengan amalan tadi, bermakna kita ini dijauhkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu orang yang tidak berselawat sehari kepada Nabi SAW, maka dia kena rasa sedih sebenarnya. Dia kena rasa bersalah sungguh pada hari itu. Kenapa tak dilalukan di atas lidahnya dengan selawat? Karena semua benda tadi dengan taufik daripada Allah. Allah yang memberikan kepada kita taufik dengan amal tadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi kalau tak dilakukan terhadap perkara tadi, maksudnya Allah tidak beri taufik kepada kita pada hari itu. Dan kita kena bimbang patutnya. Jadi sekurang-kurang banyak bagi selawat kepada Nabi, sekurang-kurang banyak adalah 300 kali sehari. Sekurang-kurang banyak. Tu paling banyak, tu paling kurang banyak tu banyak lagi tak ada kira lah. Tu kurang banyak. Maksudnya kalau kita nak kata kita banyak dah ni selawat ni 300 kali sehari. Tu kira banyak dah tu, tapi paling kurang lah. Tak sama dengan hak yang 30,000 sehari. Tak sama dengan kawan ni hak selawat sehari sampai 20,000, 30,000. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani selawat kepada Nabi saja sehari 20,000 kali. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh 20,000 kali. Tu dia. Hak tu saja. Tu tak kira dengan wirid zikir selawat lagi, dengan tariqahnya lagi dan seumpamanya. Bacaan Qurannya lagi macam mana? Macam mana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Macam mana dengan para a'immah yang luar biasa Allah Ta'ala jadikan amal mereka tadi? Maksudnya orang panggil apa? Dan di antara tanda ahli sunnah wal jamaah, kasratus salati ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Membanyakkan selawat kepada Nabi itu tanda ahli sunnah wal jamaah. Banyak selawat. Faham? Baik. Selawat salam buat Rasul junjungan 5 minit. Nah, setelah pujian syukur pada Tuhan. Ini baik yang ketiga. Juga buat keluarga dan sahabat tidak pernah kenal lelah jua penat. Jadi selawat salam buat Rasul junjungan, selawat kita sebut tadi dengan makna apa? Ta'zim, takrim kepada Nabi. Dan setelah kita memuji syukur pada Tuhan, syukur pada Tuhan disebabkan kerana apa? Kerana Allah mengutuskan junjungan besar kepada kita. Merupakan rahmat kepada alam, dan nahnu min jumlatil alam. Kita termasuk daripada jumlah alam tersebut, dan Allah utuskan Nabi kita Muhammad, dan diberikan perasaan cinta dalam hati kepada Nabi itu pun dah cukup besar rahmat daripada Allah sebenarnya. Tamam. Dan diberikan dengan pandangan ta'zim kepada Nabi, diberikan kepada kita dengan keilmuan tentang Nabi. Itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Orang tidak kenal Nabi dengan sebetul pengenalan. Dan kita tak kata kita kenal Nabi dengan sebetul pengenalan. Kerana apa? Kerana Nabi kita SAW, lagi mana kita belajar tentang beliau, lagi mana kita mengerti tentang beliau, lagi banyak kita tak tahu tentang beliau. Lagi banyak lagi kita tak tahu. Kerana darajah Nabi tidak akan berhenti. Sebab setiap kali kita selawat kepada Nabi, darjat Nabi akan makin naik oleh Allah Ta'ala. Bayangkan, setiap kali darjat Nabi naik, dan terus naik, dan terus naik. Macam mana orang nak kenal Nabi SAW? Secara ihatah, maksudnya secara terperinci tentang Nabi, mustahil. Mustahil orang akan kenal Nabi SAW dengan sebab tersebut.
Sampai ada sebahagian ulama menyebutkan dalam kitab Afdalus Salawat ila Sayyidis Sadat karangan Sayyidina Bahani radhiyallahu anhu, disebutkan ada syurga Allah Ta'ala yang mana keluasan syurga tersebut adalah berdasarkan kepada salawat kepada Nabi. Makin banyak orang tu selawat, makin luas syurga tu, makin luas syurga tadi, makin luas syurga tadi. Jadi orang tadi akan mendapatkan keluasan syurga yang dia akan masuk nanti berdasarkan selawat yang telah dia dapatkan. Kita di dunia kalau nak luah tanah kena beli, kena beli, kena pergi pejabat tanah, tukar nama, bubuh nama kita. Itu pun tanah tak tentu tanah kat situ, tanah kat tempat lain, tanah itu pun kalau duit banyak. Tak. Tapi dengan salawat kepada Nabi akan meluahkan tanah dalam syurga. Tanah syurga itu akan makin luah berdasarkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in, ulama, muhaddisin tak lelah sebar millah Sayyid Mursalin. Millah Sayyid Mursalin dengan makna agama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani para tabi'in yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mereka kita tak punya apa, tiada beza antara kita dan kera. Ini tak ada beza kalau kata tanpa perjuangan daripada para ulama, para muhaddisin, para awliya Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi, maka kita ni tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Dan tak ada beza kita ni dengan kera dengan makna apa? Tak ada beza kita dengan binatang. Yang membezakan kita dengan binatang ni apa dia? Ilmu. Yang membezakan kita dengan binatang ni ilmu. Dan sya'nul ilm tidak akan dapat menaikkan kepada aqil, orang yang berakal. Dan manusia, ya hayawan natiq. Manusia insan hayawan natiq, yakni makhluk mufakkir, iaitu yang diberikan oleh Allah dengan akal fikiran. Tapi akal fikiran kalau tidak diatur dengan baik, disusun oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam pada sudut pemikirannya, dan diturunkan kepada para sahabat Nabi, dan turun kepada para tabi'in, dan sampai kepada generasi ulama pada waktu sekarang, maka umat ini akan jadi rancu pada fikirannya. Dia akan jadi kacau, fikirannya jadi tak tersusun dengan baik. Faham? Tak kena maudhu' dengan mahmul dia, tak kena subjek dengan predikat dia, tak kena qadiyah yang dia bincang. Dia akan jadi orang yang suka falasi. Otak fikirannya tidak tersusun dengan baik. Maka Allah mengutuskan para ulama dan para awliya illahi subhanahu wa ta'ala, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aqalun nas, manusia yang paling berakal, paling tersusun pemikiran dan juga tersusun dia punya zahir dan batinnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang banyak salawat kepada Nabi, insya-Allah akan diberikan nur tersebut, dan diberikan kepada kita dengan pancaran nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nazam aku karang buat bekal, petunjuk buatku jua yang semisal. Jadi nazam ini saya karang untuk jadi bekal kepada saya dan juga kepada yang semisal dengan saya lah. Maksudnya orang-orang awam macam kita ni, padanlah jadi ini sebagai panduan kepada kita, untuk kita jadikan panduan kitab ataupun nak selawat kepada Nabi ini bagaimana bentuknya dan seumpamanya. Tamam? Agar sentiasa lazimkan beramal dengan salawat kita tak pernah tinggal. Yang tu. Jadi di sini saya tulis nazam. Nazam adalah untaian syair dan disusun tadi dalam bentuk keilmuan. Sebab tu nazam lebih kepada ilmu. Beza dengan syair. Syair terlalu umum. Syair boleh jadi dalam bentuk ilmu, boleh jadi juga dalam bentuk cinta, dalam bentuk puji wanita dan seumpamanya. Itu kata ulama, nisbah di antara syair dengan nazam adalah umum wa khusus mutlak. Atau dengan bahasa lain kita sebut, kullu nazmin syairun wa laysa kullu syairin nazmun. Setiap nazam tu syair, tapi bukan semua syair tu nazam. Sebab ada syair yang bukan nazam dalam bentuk ilmu, tapi lebih kepada memuji perempuan dan seumpamanya, maka tu dipanggil syair sahaja, tidak dipanggil nazam. Tamam. Dalam nazam ini akan kusebutkan tempat salawat buat Rasul junjungan. Di dalam nazam ni saya akan sebutkan tentang tempat-tempat salawat. Ada berapa? 55 tempat. Baik, daripada mana saya ambil? Ini telah dinyatakan, wahai teman, Al-Hafiz Qutbuddin jangan kau abaikan. Siapa dia Al-Hafiz Qutbuddin?
Al-Hafiz Qutbuddin Al-Qaidri radhiyallahu taala anhu, pengarang kitab yang asalnya Al-Liwa Al-Muallam bi Mawatinis Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wafat pada tahun 894 Hijriyah. Tamam. Telah jatuh hatiku jua pandangan pada kitabnya lalu pena berjalan. Jadi hati saya waktu ketika baca kitab ni, jatuh hati saya, jatuh kasih ketika baca kitab ni, yang saya jadikan teman dalam perjalanan balik daripada Mesir sampailah ke Kuala Lumpur. Kemudian saya habiskan bacaan kitab ni di hotel. Dan waktu tu pula yang boleh senang masa nak tulis tu sebab orang rumah, tak panggil orang rumah, panggil bini saya, isteri saya duduk di bilik sebelah, dia tak pergi duduk sekali. Saya duduk dengan anak saya Muhammad Abu Nur waktu tu, duduk dengan dia. Dan juga kadang-kadang adik dia pun pakat lari mai juga. Saya tension dan saya pun halau mereka semua pergi ke bilik mak dia. Dan mula-mula dia marah kan, dia kata ni waktu tu kan Covid masih kuat lagi waktu tu, tak boleh kan duduk ni, duduk pindah-pindah tempat tu. Tapi akhirnya dia kata tak apalah, budak-budak di bilik pun depan-depan. Saya buka pintu, dia pun lari tutut lari masuk bilik mak dia. Saya kata duduk dulu dalam bilik dengan mama ni sampai Walid panggil balik, nak menulis tak. Sampai berapa jam saya tulis tu, lepas tu baru saya buka balik pintu, mai balik. Jadi anak-anak ayam pakat mai balik. Tek pakat mai. Kacau saya. Pada tension dah habis, masuk balik bilik mama balik. Lagi saya tulis pula kitab seorang-seorang pula. Sampai siap 2 buah kitab, alhamdulillah. Kitab satu lagi tu nanti insya-Allah akan dibaca di Zawiyah dulu. Lepas kita dah keluar taklid dah 1000 bait tu, baru kita akan keluar kitab nanti insya-Allah taala. Doalah moga-moga diberikan dengan berkat pada masa dan berkat pada kitab yang dikarang tersebut. Kitab 1000 bait tu syair nazam tentang sirah Nabi, yang tu lengkap tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikarang oleh Sayyidi Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Iraqi ada karang 1000 bait juga syair, tapi saya ada tambah daripada beberapa buah kitab lagi. Dan ada juga satu pandangan ataupun satu masalah yang saya berbeza pandangan dengan Imam Iraqi, khusus dalam bab Al-Quran. Ada saya sebutkan dalam kitab tersebut perbezaan yang siapa dia, saya nak beza dengan dia ada, saya cuma sebut kalam para ulama yang lain yang berbeza dengan Imam Iraqi. Jadi saya menyebutkan pandangan dalam syair tadi, perbezaan pandangan dengan pandangan Imam Iraqi dalam Alfiyah beliau. Imam Iraqi ada tulis Alfiyah juga, Alfiyah Sirah Nabawiyah, ada syarahan 4 jilid kitab. Jadi yang Alfiyah yang kitab saya ni masih tak disyarahkan lagi, cuma nanti akan disyarahkan di Zawiyah dulu dekat santri-santri, dan kemudian baru nanti akan keluar kitab insya-Allah taala. Akan keluar dalam bentuk cetakan nanti insya-Allah. Baik. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Hari ini mukaddimah saja. Sekali lagi mai pula nanti kita akan sambung pengajian yang seterusnya pada tempat yang pertama. Lepas ni insya-Allah dia tak jadi panjang sangatlah. Tak tentu lagi kan. Cakap dululah, tu dia panggil, dia macam ahli politik lah, dia bagi manifesto dulu. Tak tentu lagi nak buat ke tak kan. Jadi kita akan maklum dulu, kita akan baca insya-Allah satu persatu 55 tempat ini, dan moga-moga diselesaikan sampai selesai insya-Allah taala. Dan kita doakan moga Allah taala berikan kebaikan kepada seluruh pimpinan dan juga seluruh ahli jawatan kuasa bagi Masjid Sharifah Fatimah, dan juga kepada seluruh ahli qaryah di sini, dan juga yang hadir bersama dengan kita pada malam ini, para guru, para asatizah, para ibu ayah dan abang-abang semua. Moga Allah Ta'ala berkati, dan kita doakan moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada negara kita Malaysia yang tercinta ini, dan diberikan dengan kebaikan kepada siapa saja yang akan memimpin nanti negara kita, nanti akan diberikan kepada mereka dengan kemudahan insya-Allah. Faham? Dan dijaga Malaysia kita ni daripada benda-benda yang buruk dan dengan niat-niat yang buruk dan seumpamanya, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan yang baik-baiklah insya-Allah untuk negara kita, dan doa yang baik-baik juga untuk para pemimpin yang akan dilantik. Kalau kata doa yang buruk nanti kepada siapa pun yang dilantik, nanti kita akan jadi buruk nanti. Faham? Jadi doa yang baik-baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala, serah kepada Allah. Kita dah tawakal kepada Allah dan kita serah kepada Allah Taala. Allah yang berhak untuk menentukan perkara tersebut, dan Allah yang menentukan dah perkara tadi sejak pada azali lagi. Tamam? Dan itu telah dicatatkan dah oleh takdirnya Allah Taala. Boleh? InsyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على قاتك سيدنا